Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Jadi saya ingin ucapkan tahniah kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita yang ke-10. So ini menyatakan betapa tata kelola dengan urus tadbir yang baik sahabat semua, ya, sehingga membolehkan ya isu kewangan negara ini boleh dikatakan stabil. Bukan kenyataan daripada saya, tapi itu adalah kenyataan terkini ya daripada Ketua Audit Negara. Jadi menarik untuk kita dengarkan ya apakah yang dikatakan oleh Ketua Audit Negara Wan Suraya Wan Muhammad Razi, yang memberi gambaran bahawa peningkatan hutang negara bukanlah sesuatu yang perlu dibimbangkan. So ini adalah terkini ya laporan Ketua Audit Negara yang mana mendedahkan bahawa hutang negara telah meningkat sebanyak 10.2% dari 2001 hingga 2022. Ya, hutang meningkat ya, tapi ketika itu perbelanjaan negara juga begitu terhad. Tapi hari ini sahabat-sahabat semua ya, dengan begitu banyak ya pelaburan yang masuk ya, ini membuatkan ya kita boleh menampung hutang itu dengan berbelanja ya dengan baik sekali. Jadi sekali lagi tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya kerana berjaya ya dengan usahanya untuk membawa masuk ramai pelabur-pelabur dalam negara kita. Jadi tanpa membuang masa, sekali lagi saya ingin untuk kita semua mendengar ya sesi sidang media daripada Ketua Audit Negara ini. Okey. Salam sejahtera, selamat tengah hari saya ucapkan kepada rakan-rakan media. Hari ini kami menerima buku laporan LAKAN, iaitu laporan Ketua Audit Negara 2022 berkenaan Pengyata Kewangan Kerajaan Persekutuan, dan juga laporan Ketua Audit Negara tahun 2021, Pengyata Kewangan dan Penauditan Pematuhan Agesi Persekutuan daripada Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya. Jadi tadi PAC pun sudah terima, sudah dengar talimat dari Ketua Audit Negara. So PAC dimaklumkan bahawa hutang kerajaan persekutuan meningkat tahun 2022 kepada 1.079 trilion ringgit berbanding 979.814 bilion ringgit pada tahun 2021, dengan jumlah perbelanjaan kerajaan persekutuan meningkat daripada 333.484 bilion ringgit pada tahun 2021 kepada 395.246 bilion ringgit pada tahun ini. Kewangan kerajaan persekutuan pada tahun 2022 terus berada dalam kedudukan defisit, iaitu berjumlah 99.3482 bilion ringgit, dengan nisbah defisit kerajaan persekutuan kepada keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK pada 5.6%. Defisit tersebut sebahagian besar ditampung dengan pinjaman dari dalam dan luar negara. Bagaimanapun, defisit tahun 2022 itu menurun berbanding 6.4% pada tahun 2021, dengan jumlah terimaan kerajaan persekutuan pada tahun 2022 meningkat kepada 295.764 bilion ringgit berbanding 234.744 bilion ringgit pada tahun 2021. Perbelanjaan subsidi yang didangkung kerajaan pada tahun 2022 terus meningkat dengan mendadak apabila sejumlah 55.443 bilion ringgit dibelanjakan berbanding 13.134 bilion ringgit pada tahun 2021, peningkatan sebanyak 42.309 bilion ringgit ataupun 322.1%.
Antara perbelanjaan subsidi yang tertinggi ialah subsidi barangan produk petroleum yang berjumlah 45.184 bilion ringgit. Walaupun hutang kerajaan persekutuan melebihi 1 trilion ringgit, nisbah statutory hutang persekutuan ini adalah pada nisbah 57.6% kepada KDNK dan ia masih di bawah had statutory 65% kepada KDNK seperti yang ditetapkan di bawah Seksyen 2 Akta A1635 menetapkan had statutory hutang dalam subsection 3/1 Akta 830. Petronas terus menjadi penyumbang terbesar dividen kepada kerajaan berjumlah 50 bilion ringgit pada tahun 2022 berbanding 25 bilion ringgit pada tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan dividen pelaburan yang diterima daripada 16 syarikat berkaitan kerajaan dan 2 badan berkanun adalah berjumlah 55.815 bilion ringgit. Kerajaan persekutuan juga pada tahun 2022 menyalurkan peruntukan bagi pembayaran balik pinjaman syarikat 1MDB berjumlah 17.064 bilion ringgit berbanding 1.699 bilion ringgit pada tahun 2021. Dua bon 1MDB iaitu 1MDB Energy Limited dan 1MDB Energy Langat telah matang dalam tahun 2022. Dengan prinsipal kedua-dua bon ini berjumlah USD 3.5 bilion atau 15.524 bilion ringgit. Manakala faedah pinjaman 1MDB yang berjumlah 1.541 bilion ringgit juga dilunaskan. Sehingga akhir tahun 2022, jaminan pinjaman syarikat 1MDB dalam berjumlah 18.170 bilion ringgit iaitu terdiri daripada bon berjumlah 3 bilion USD atau 13.170 bilion ringgit yang perlu dilunaskan pada tahun 2023 dan bon berjumlah 5 bilion ringgit yang akan matang pada tahun 2039. Ini adalah ringkasan PSC dari laporan yang kita terima pada pagi ini. Sekian, terima kasih dan saya menjemput Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sebentar tadi saya telah memberikan taklimat ringkas berhubung isu-isu yang dibangkitkan dalam dua laporan Ketua Audit Negara peringkat persekutuan, iaitu seperti yang telah dimaklumkan, laporan Ketua Audit Negara mengenai penyata kewangan kerajaan persekutuan tahun 2022 dan laporan Ketua Audit Negara mengenai penyata kewangan dan pengauditan pematuhan agensi persekutuan tahun 2021. Secara amnya, secara keseluruhannya mengenai laporan Ketua Audit Negara mengenai penyata kewangan kerajaan persekutuan, secara keseluruhannya penyata kewangan kerajaan persekutuan menunjukkan gambaran yang benar dan saksama tentang kedudukan kewangan kerajaan persekutuan bagi tahun berakhir 31 Disember 2022, di mana rekod perakaunnannya telah pun diselenggarakan dengan kemas dan teratur. Justru saya telah pun mengeluarkan sijil Ketua Audit Negara tanpa teguran dengan lain-lain hal, di mana kedudukan prestasi kewangan negara adalah dilihat lebih baik berbanding tahun 2021 disebabkan beberapa perkara ataupun tindakan yang telah diambil oleh pihak berkuasa kewangan, termasuk prestasi penggunaan amaun pinjaman bagi tujuan perbelanjaan pembangunan yang semakin baik, iaitu sebanyak 48.962 bilion ringgit bagi tahun 2022. Kita dapati juga terdapat pengurangan dalam penggunaan perbelanjaan pembangunan untuk membayar balik pinjaman liability PFI dan
prestasi penggelasan perbelanjaan mengurus kepada perbelanjaan pembangunan yang semakin baik bagi tahun 2022, iaitu penurunan sebanyak 89.1%. Jadi kita secara amnya seperti yang saya maklumkan tadi, Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan menunjukkan satu gambaran yang benar dan yang lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga kita dapati bahawa kedudukan hasil negara juga telah bertambah pada tahun lepas seperti yang telah dimaklumkan oleh YB tadi, dan pertumbuhan KDNK yang semakin baik pada tahun 2022, di mana nisbah hutang persekutuan kepada KDNK adalah pada kadar 60.3%, iaitu lebih baik daripada tahun 2021 pada nisbah 63.3%. Saya telah pun mengemukakan 3 show kepada pihak kerajaan bagi pengesahan Penyata Kewangan ini. Pertama, iaitu untuk mempertingkatkan disiplin perbelanjaan mengurus, memperkasakan usaha penjanaan hasil dan pemantauan balik pinjaman. Kedua, untuk memastikan dana kumpulan wang pembangunan dibelanjakan bagi projek-projek fizikal dan bukan fizikal yang termasuk di bawah RMK 5. Dan ketiga, untuk memastikan setiap pelaporan dan persembahan dalam item Penyata Kewangan adalah selaras dengan piawaian perakaunan dan peraturan kewangan. Berhubung dengan laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan dan pengauditan pematuhan agensi persekutuan, setakat 31 Disember 2022, 141 Penyata Kewangan telah siap diaudit dan dikeluarkan sijil Ketua Audit Negara. Dan antara isu-isu yang telah dilaporkan adalah seperti yang melibatkan beberapa agensi yang telah pun dimuat naik dalam AG dashboard ataupun papan pemuka Ketua Audit Negara yang boleh dilihat oleh pihak awam. Dan selain daripada 2 laporan Ketua Audit Persekutuan tersebut, saya akan membentangkan 13 laporan Ketua Audit mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Agensi Negeri di peringkat Dewan Undangan Negeri nanti. Saya juga ingin YB untuk mengemukakan 2 perkara, iaitu mulai tahun 2023, isu-isu laporan Ketua Audit Negara juga akan dibentangkan secara berkala dalam mesyuarat Jamaah Menteri supaya setiap isu yang dilaporkan dapat diambil tindakan yang lebih berkesan. Selain itu, mulai daripada tahun 2024, status serahan dan jenis sijil Penyata Kewangan agensi persekutuan dan negeri akan turut dipantau melalui AG dashboard. Jabatan Audit Negara bersama Kementerian Kewangan sebagai pegawai kewangan akan memberi perhatian serius terhadap isu-isu yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Ini adalah wajar supaya isu-isu yang dibangkitkan diambil perhatian serius dan tidak dibiarkan berlarutan tanpa penyelesaian. Dan perkara ini juga akan dibawa kepada peringkat tertinggi supaya isu-isu berbangkit dapat diambil tindakan dengan kadar segera. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, terima kasih. Nanti kami akan edarkan press statement ini di pejabat di bawah. Terima kasih. Alright, itu dia sahabat semua terbaik. Ya, saya percaya penghujung tahun lalu sebenarnya menunjukkan perkembangan yang baik ya dari segi pelaburan yang masuk ke dalam negara kita, kerana kita adanya kerajaan yang lebih stabil berbanding pada awal tahun 2022 ya, dengan keadaan masih terumbang-ambing dan sebagainya. Tapi dengan pengambil alihan kerajaan yang baru itu, kita menampakkan ya, kita nampak bagaimana KDNK kita tu mula menaik ya, dengan pelabur yang keyakinan daripada negara-negara luar ya, melihat ya dengan kestabilan politik, walaupun ya ada cobaan-cobaan masih daripada pihak pembangkang yang masih mau menebuk atap dan sebagainya, tapi ya semua itu dapat dihindari. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah ya kepada Kerajaan Perpaduan yang mengambil alih kerajaan pada tahun lalu juga, hingga akhirnya membawa satu perubahan yang begitu ketara sekali. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih kerana bersama dengan saya dan menonton bersama-sama. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan,
dapat pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.